Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Allahumma ihfazna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya syukur kita berbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk memberikan kepada kita masa yang baik, masa lapang, sama-sama kita menghadiri atau kita duduk di sini sekejap sementara menunggu waktu Isya, bersama-sama kita mempelajari sesuatu seperti mana yang telah saya dimaklumkan bahawa malam ini insya-Allah kita akan sambung balik pelajaran kita yang telah kita mulakan pada minggu lepas, iaitu tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi sebelum kita masuk apa yang nak bincangkan pada malam ini, kita nak recap sikit apa yang kita dah bincang pada bulan lepas. Cerita bulan lepas lama sebulan. Baik. Tentang kalau dah seseorang tu nak baca ataupun nak lihat pada kewajiban puasa itu sendiri, yang mana kita akan tak lama lagi, hari ni dah 11. Jadi ada lebih kurang dalam 12 hari lebih kurang dalam 12 hari kita akan menyambut ketibaan Ramadan, di mana semua orang insya-Allah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kena memang doa. Kena doa kepada Allah Taala biar bertemu dengan Ramadan. Kena minta supaya Allah Subhanahu wa taala temukan dengan Ramadan dan juga ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dua benda ni kita nak minta, bertemu dengan Ramadan dan juga bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kerana salaf soleh, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sekalian, mereka bila habis dia Ramadan, antara doa mereka adalah nak jumpa lagi Ramadan pada tahun depan. Kita orang kita berdoa nak jumpa Ramadan bila masuk Rejab kan. Itu yang masyhur doa dia baca tu. Allahumma barik lana fi barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Betul? Saya tak pernah doa tu, wa balighna Ramadan. Tak apalah kalau orang tanya salah ke doa tu. Saya tak kata doa tu salah, sebab okeylah makna dia bagus. Barakatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Yang salahnya adalah apabila mengatakan doa tu Nabi aja. Itu salah. Kadang-kadang satu-satu benda ni kita tak tahu. Orang cerita, penceramah cerita, ustaz cerita, mungkin dia tak sebut pun Nabi sebut, tapi sampai ke beberapa peringkat akhirnya mereka kata, oh Nabi aja. Itu yang sampai tahap orang betapa mudah dia petik nama Nabi ni. Tuan-tuan tahu tak? Sampai tahap nak keluar duit daripada bank duit pun ada doa. Nak keluar duit dari bank duit pun ada doa, nak simpan duit dalam bank duit pun ada doa dia. Katanya apa? Ni Nabi aja. Nabi mana pakai bank duit kan? Kalau orang Nabi itu pakai petang, kalau orang Nabi itu seolah-olah nampak Nabi itu macam orang kata apa? Macam tu je kerja dia, macamnya lekeh sangat sampai nak kena ajar simpan duit dalam bank duit pun ada doa. Tapi tak menafikan banyak doa Nabi aja. Nabi ada banyak doa. Tapi tidaklah sampai satu tahap benda yang Nabi tak ajar pun tiba-tiba sandarkan kepada Nabi tentang yang Nabi tak pernah ajar. Jadi kena hati-hati dalam bab ni. Okey? Dan insya-Allah kita nak sambung sedikit banyak berkaitan dengan puasa. Dan kalau kita nak lihat tentang ayat yang berkaitan dengan puasa, kita boleh lihat dari surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 183 dan berakhir pada ayat yang ke 187. Bermula daripada 183 dan berakhir pada ayat 187. Okey, baik. Takat mana kita boleh tengok atau takat mana kita boleh bincang pada malam ni, tak katalah nak baca sampai habis mungkin tak sempat. Tapi kita akan ambil isi-isi penting. Seperti mana yang pada bulan lepas kita dah cerita pada ayat yang pertama, iaitu pada ayat 183, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana ayat ni kita pecahkan kepada tiga. Kita pecahkan kepada tiga konsep ataupun tiga konteks. Konteks tiga. Pertamanya kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, bila ayat-ayat berkaitan dengan orang beriman ni, kita sebut je ayat beriman ni,
Orang tu kalau dia ada iman, dia akan fokus nak dengar apa ceritanya, arahan apa untuk kali ini Allah Ta'ala nak beritahu. Berbeza dengan ayat-ayat biasa. Sebab apa? Sebab kalau tak ada rasa nak fokus, ataupun kalau tak ada rasa, maksudnya tak ada rasa apa lah, maksudnya kalau tak ada rasa apa dengan ayat-ayat begini, maka ada sedikit problem lah pada iman dia. Sebab kalau orang tu betul-betul ada iman, dia akan fokus ada ayat-ayat yang memanggil sebegini. Bila Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang yang beriman, dia orang pertama nak dengar apa dia? Sebab apa? Itu menunjukkan bahawa dia ada iman yang kuat, berbanding dengan orang yang tak ada apa, tak ada rasa, macam longlai, macam orang ataupun mandom, tak ada orang. Mandom lama tak pakai perkataan tu. Tuan faham kan mandom? Saya berlama pakai perkataan tu. Orang KL tak panggil mandom. Panggil macam mandom, orang ataupun macam tanaran, nyawa-nyawa ikan kan. Okay? Jadi tak ada semangat. Orang kata pun macam kosong. Jadi tak ada lah, maksudnya iman dia ada problem lah. Iman dia mesti ada masalah, sebab dia tak rasa tertarik langsung dengan panggilan tentang ayat-ayat yang beriman. Maka itu yang pertama, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak bahawa ayat ni nak fokus kepada orang yang ada iman. Maksudnya yang ada dalam hati tu ataupun insight ataupun input dalaman tu ada iman. Maka dia orang pertama kena sahut ayat ni. Kemudian apa dia punya isi kandungan selepas tu? Maka kata Allah, kutiba alaikumus shiyam, difardukan ataupun diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Maka sekarang ni dengan iman yang ada, dengan input ataupun akidah yang kepercayaan kepada Allah Ta'ala, kita dah baca rukun iman tu, dengan segala iman-iman tersebut, maka kita kena buat. Allah Ta'ala nak kamu lakukan sesuatu yang dinamakan sebagai proses. Sama jugalah bila dah ada akidah, bila setiap kita dah percaya, dah faham, bila dah mengucap kalimah syahadah, dah mengaku Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan, Muhammad itu Rasulullah, maka cukupkah macam tu je? Tak apa. Cukup lah. Saya percaya Tuhan apa semua. Maka dah percaya Tuhan, sekarang ni takkan tak buat apa-apa. Takkan tak melakukan satu proses. Kena ada proses dia. Seperti yang saya dah sebut pada bulan lepas. Apa nama? Katalah Tuan Haji teringin nak makan apa dia panggil? Pisang goreng. Teringin nak makan pisang goreng ni. Tengok kat kedai macam tak sedap kan. Bini aku goreng lagi sedap kata dia. Tak apa lah, memang betul pun kan. Dia pun pergilah beli pisang, dia pergi beli tepung, beli apa lagi? Cuba tu kan. Ada apa lagi? Beli pisang, beli tepung, bawa balik rumah, bagi tahu. Mina weh. Orang sini Mina weh. Ni abang beli pisang dengan tepung ni. Kalau hang larat, hang goreng sat pisang. Minyak ada lagi kat dapur hang letak atas meja. Tiba-tiba si Mina ni duduk dah balik layan tentang Korea. Dah dalam aku tak tengok tentang Korea. Duduk layan tentang Korea, duduk balik. Tengok. Main kat maghrib lah. Pisang situ. Pisang duduk jadi pisang atas meja, tepung duduk jadi tepung atas meja tu. Tak buat apa-apa pun. Kawan ni dah mandi, dah habis sembahyang maghrib. Tengok, Allah. Pisang duduk pisang situ, tepung tak bergerak. Sebab apa? Tak ada proses. Bahan ada tak? Bahan ada, pisang ada, tepung ada, minyak kat dapur semua ada, dapur pun ada, kuali semua ada, cukup lengkap. Tapi tak ada siapa nak proses pisang tu. Akhirnya jadi apa? Dia jadi tepung situ. Dia jadi tak ada apalah, tak ada siapa nak menggerakkan dia. Okey, nampak? Jadi kena buat sesuatu. Nak hasilkan supaya berlaku ataupun terjadinya pisang tadi sebagai pisang goreng, ataupun orang sini panggil goreng pisang ke tak kisahlah, pisang goreng. Maka kena ada sesuatu yang berlaku ke atas dia yang dinamakan sebagai proses. Jadi proses kepada akidah kita ni adalah ibadah. Ibadah yang kita dah buat ni adalah proses dia. Tak cukup akidah aja tu, akidah ibadahnya ke laut. Tak cukup. Begitu juga kita ada iman, maka dengan iman yang Allah Taala bagi itu, kita kena proses dia. Iaitulah dengan cara apa yang Allah Taala sebut. Salah satunya dalam ayat ni lah 183 surah Al-Baqarah. Maka proses iman tadi dengan ibadah yang namanya puasa. Maka sekarang ni bila dah ada orang beli bahan, kemudian ada pula orang yang tolong goreng pisang tadi tu, tolong bancuh tepung, tolong buat apa semua, tolong potong, tolong goreng dia, maka
akhirnya apa jadi? Terhasillah yang dinamakan sebagai pisang goreng. Ini analogi mudah lah, minta maaf lah kok apa. Orang nak dengar ceramah cerita pisang goreng pula. Tak, ini analogi, nak buat contoh ni, nak buat contoh bagi faham. Jadi bila dah ada iman, maka proses iman tersebut dengan ibadah puasa tadi, tengok ayat di hujung tu kata Allah Ta'ala apa? La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka dapatlah takwa. Dapatlah pisang goreng tu. Nampak tak? Maka sekarang ni, apa yang kita tertarik pada ayat 183 ni adalah perkataan la'alla tu. La'alla ni dia kalau dalam bahasa Arab dia panggil lit-ta'lil. Lit-ta'lil ni maksudnya dia lebih kurang makna dia semoga. Tuan-tuan tahu tak apa makna semoga? Semoga ke supaya macam itulah. Semoga ni dia tidak mencapai satu tahap yang confirm. Maksudnya apa? Contoh kita kata kat dia, hang belajarlah betul-betul, semoga hang berjaya. Maksudnya apa? Boleh jadi berjaya, boleh jadi tak berjaya. Boleh faham tak? Maksudnya semoga ni dia tak kata hang belajar ni hang mesti berjaya. Bila kata macam tu, so adalah rasa macam nak buat sungguh-sungguh. Kalau tuan-tuan pergi kelas-kelas motivasi, kalau kelas motivasi lah, belah sini mungkin tak ada, tak main lama dah. Kalau belah-belah KL tu, Allah, seminggu sekali duk motivasi, sekali lagi dia motivasi. Lama-lama kita pun tak tahan motivasi lah. Dia motivasi kerja. Dia tak ada perkataan semoga ni. Dia tak bagi semoga ni, sebab semoga ni benda yang orang kata apa, either or lah, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Dia kata kalau you buat benda ni, you buat apa yang kita ajar ni, 50 langkah-langkah berjaya dalam bisnes ni, kata dia lah contoh, motivasi bisnes ni, you buat 50 langkah ni, you mesti berjaya. You buat je. Ya apa pun buat. Tak kita lah, siapa nak buat lah. Tapi nak ceritanya dia tak ada perkataan tu semoga ni. Sebab tu orang macam pulun buat, berjaya tak berjaya, sebenarnya berjaya tak berjaya tu sama lah juga. Dalam 5,000 orang yang main motivasi tu, kadang-kadang yang betul-betul berjaya tu 2 orang je. Yang betul-betul berjaya lah. Kadang-kadang ni bukan kata 5,000 main motivasi, 5,000 semua berjaya. Yang betul-betul berjaya siapa? Kawannya motivasi tu lah. Sebab dia jual elok. Dia jual elok. Tiket dia satu tiket nak masuk kelas dia 1,000. So 5,000 orang masuk, dah 5 juta dia dapat. Dia memang berjaya lah. Kawan yang bayar 5,000, kawan yang bayar 1,000 tu apa dia dapat? Tak apa, kita cuba lagi tahun depan. Kita masuk lagi kelas, kita cuba lagi. Kawan tu duk naik billboard, banner tepi jalan, duk tengok muka dia hari-hari. So dalam ayat ni Tuhan kata apa? La'allakum tattaqun. Memang ada perkataan takwa, tapi dia ada sedikit tangible kat situ. Maksudnya dia boleh jadi bertakwa, boleh jadi tak. Sebab apa jadi begitu? Kerana 2 perkara tadi. Kerana iman, input, dan juga kerana proses tu sendiri. Sebab tu kita kena tengok dua-dua benda ni. Kena perkemaskan dua-dua benda ni. Pertamanya adalah di sudut iman. Bagaimana kita percaya kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita betul-betul hadam akidah kita dalam bab kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala ni. Tak ada unsur-unsur syirik. Tak ada unsur-unsur nak minta sesuatu pada selain daripada Allah Ta'ala. Tak ada nak pergi puja kubur, tak ada. Ini sikit-sikit apa-apa duk pergi puja kubur, minta dengan kubur. Apa dah punya orang dalam kubur tu pun duk minta doa daripada orang yang hidup ni. Dia yang hidup pergi minta daripada orang yang dalam kubur. Apa punya tak ada akal orang minta dengan kubur ni. Duk pergi cium sapu jilat kubur apa tu. Jadi begitu pula orang kita sekarang ni kan. Cerita pasal kubur tu, ada kubur bergerak lah, kubur menyalari lah, kubur tu macam ni lah apalah. Duk pergi puja buat keramat. Tak boleh. Itu masalah akidah, problem akidah. Jadi bila akidah hanya ada problem, duk campur benda, duk campur syirik, duk campur masuk benda. Nak buat apa-apa duk pergi jumpa Tok Bomo, duk pergi jumpa macam ni, duk pergi jumpa benda-benda pawang dan sebagainya ni. Ini semua syirik, semua benda Nabi tak suruh, Nabi tak bagi buat. Berapa kali Nabi duk larang ni? Sembahyang tak diterima 40 hari. Khianat kepada ajaran Rasulullah SAW. Orang sebelum bomo ni, akidah masalah. Jadi bila akidah masalah, dia puasa dah. Tapi puasa dia adalah puasa batang tebu, tak. Dia sedap mula-mula je, tapi ujung-ujung dia kosong, dia tak ada apa. Sebab apa? Akidah dia rosak. Jadi sebab tu dah ada ulang tiap-tiap tahun puasa. Tiap-tiap tahun puasa. Tapi puasa yang tidak memberikan apa-apa impak dan kesan kepada hidup dia. Sebab apa? Akidah dia rosak. Beli pisang dah. Betul dah pisang dia beli. Tapi buka satu,
ada ulat. Buka 2 ada ulat. Buka 3 ada bapa ulat. Jadi apa dia nak buat? Tak boleh buat apa. Tuan lelaki dia kata, suami dia kata, aku dah beli dah pisang, hang buatlah apa-apa. Memang abang beli pisang, tapi abang beli pisang semua dah berulat, semua dah hitam. Nak makan pun tak boleh dah. Semua ulat dah makan dah. Oh, iya ke? Nampak? Nak buat, kalau goreng juga pun dia ada tambahan lah. Pisang goreng berperisa ulat. Dia ada perisa. Orang sekarang pisang goreng berperisa cheese kan. Ni berperisa ulat. Tak boleh, goreng pun tak lalu lah nak makan. Jadi ada masalah dekat akidah dia, dekat iman, input dalam ni ada masalah. Tidak semestinya masalah dengan puasa je tak. Tu dalam iman tu sendiri ada masalah. Okey, maka sekarang ni iman itu kena perbetulkan. Dalam proses iman yang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu kena betul-betul solid lillahi taala. Bukan untuk benda lain, bukan buat ni kerana nak syirik, nak riak dengan orang, bukan nak buat apa-apa benda ni kerana nak tunjuk-tunjuk dan sebagainya. Barulah dia nak capai satu benda baru. Kemudian pergi ke puasa pula. Proses tadi tu. Dah cantik dah iman, dah elok dah iman, kemudian dia akan pergi kepada proses tu pula. So proses tu sejauh mana kita dah faham dengan proses puasa ni? Proses puasa ni sejauh mana kita dah betul-betul lah, maksudnya mahir, faham, tahu ayat-ayat cerita tentang puasa, hukum hakam cerita tentang puasa, kan? Sebagai contoh lah cerita. Dulu-dulu kecil-kecil dulu, kalau korek hidung sikit apa, batal puasa. Korek hidung masuk tangan telinga batal puasa. Pegang gigi pun batal puasa. Oi, kata dahsyat. Pegang gigi batal puasa sebab apa? Dah masuk dalam rongga mulut tu, dah masuk. Batal puasa, batal. Dah kita pun dengan orang kata gitu balik buat makan. Apa lagi nak tunggu? Dah kata batal puasa. Punya tak faham. Punya banyak benda orang dah bincang, ataupun hukum hakam yang selebihnya ni, maksudnya dah banyak dah berlega di kalangan masyarakat ni. Tapi kita duduk di tahap tu lah. Puasa umur dah 50 ni, tapi ilmu berkaitan puasa tu dia pakai hak darjah 5 dulu. Dia pakai hak tingkatan 3 dulu. Yang ni belajar dulu. Bila lah sebenarnya ni? Masa tingkatan 3 dulu belajar pasal puasa. Tu dia. Tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi surau. Tak nak, tak apa. Yang penting aku puasa macam orang lain ke? Tak boleh. Kena improve, kena upgrade, kena tahu ilmu tentang puasa ni. Manalah tahu. Macam saya contoh. Saya ada anak 2 orang yang asma. Selalu kalau dia mai, orang kata apa? Dia mai asma dia tu, dia kena inhaler tu, tuan-tuan, inhaler tu biru ada biru ada coklat. Dia kena tiup lah. Tiup tu pak sekali. Kalau dia mai asma dia lah. Tapi alhamdulillah setakat puasa ni jarang lagi lah. Tapi dia buat hal kata kalau satu hari tu dia penat ke, habuk ke, kucing ke apa ke, dia jadi lah. Jadi kita sebagai ayah ni, takkan macam batal puasa apa semua, tak payah puasa. Come on lah, baca lah, pergi carilah tentang benda tu. Sejauh mana inhaler ni membatalkan puasa? Baca lah, fatwa banyak ada. Ada fatwa banyak macam ni, tengok macam mana orang keluarkan hujah dan macam mana mencapai kesimpulan bahawa inhaler ni sama ada batal ataupun tidak. Maka ada perbincangan dia. Bukan main senang-senang, batal. Okey. Maka proses puasa ni pun kena tengok juga. Proses puasa ni kena selalu kita improve dan upgrade tentang ilmu berkaitan puasa. Mungkin hari tu kita tak lalui benda-benda macam ni, tapi satu masa kita lalui, maka kita kena tahu. Kawan saya pergi ke mana, Norway pergi Norway kot tak? Sampai 21 jam siang. Negara sana kan dah negara belah-belah Antartika tu, dia siang dia tak ada. So sampai 21 jam siang. So berjalan tu, dalam musafir tu siang, daripada Malaysia ni siang. Duduk kejap siang. Ikutkan, kalau duduk Malaysia ni 14 jam ni dah buka puasa dah. Ni dah masuk jam ke-15, duduk siang ni. Masuk jam 16, duduk siang ni. Dah 17, dah 19, jam 20, jam 1. Duduk siang situ. Kereta terbang tak leni-leni lagi. Cuaca duduk siang situ. Jadi macam mana ni? Nak puasa, nak buka puasa ke tak ni? Tengok Arab sebelah tu dah makan dah. Kita nak buka ke tak ni? Jadi, kena ada ilmu yang baik tentang puasa. Maka hasil gabungan input tadi dengan proses yang baik tadi, dengan puasa yang elok dan sebagainya, maka insya-Allah akan dapat takwa ni. Sebab tu madrasah Ramadan ni, madrasah yang nak melahirkan orang yang bertakwa. Memang boleh lah, memang dapat takwa ni. Dan kalau kita lihat pada ayat 187 pun Allah Taala tutup ayat tu dengan la'allahum yattaqun.
Semoga mereka menjadi orang yang bertakwa. 2 kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang tentang takwa ni, menunjukkan bahawa permulaannya dah isi dengan takwa, maka pengakhirannya juga akan diisi dengan takwa. Baik, itu daripada ayat yang pertama. Kita nak masuk ayat kedua. Nak masuk ayat kedua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ayyaman ma'dudat. Itulah ayat 184. Hari puasa ni ayam, beberapa hari yang boleh bilang. Itu hikmahnya, bahawa kalau lah puasa ni satu hari yang tak boleh bilang, maksudnya berhari-hari tak ada limit. Orang pun tak ada apa kata, macam tak ada semangat nak puasa. Sebab saya contohlah orang kata kan, nak suruh buat satu benda ni tapi tak ada limit lah, maksudnya tak ada dia panggil apa kalau orang kerja dulu, dia deadline kami dulu deadline, orang asalnya dia panggil deadline. Tapi mai kat staff ni bukan deadline. Dia jadi mati punya line. So nak buat satu benda tu, kalau tak ada deadline, kita pun nak buat satu benda macam bila boleh buat ni, tak ada deadline, maka tak apa, letak tepi dulu sampai bila bos tanya balik, mana yang kerja aku suruh buat itu? Loh ya, ada ke? Saya tengok ada. Tapi buat tak siap lagi, tak ada deadline. So tak ada semangat nak buat. Jadi bila ada deadline, bila letak okey, puasa ni 30 hari, maka kita dah faham, okey, insyaAllah kita nak berhadapan dengan 30 hari. So bagaimana persiapan kita pada kali ini, nak berhadapan dengan 30 hari ini? Maka sebab tu kalau kita lihat dalam beberapa hadis, Nabi ada larang. Ulama ahli ilmu al-salafus soleh pun tak bagi banyak puasa bulan Syaban ni, maksudnya hujung Syaban ni. Sebab apa? Sebab antara hikmah dia kata Albani, takut tak kuat nanti nak puasa bulan puasa, takut tak kuat. Kita dah banyak puasa bulan Syaban ni, kita dah banyak hujung-hujung tu kita puasa. Melainkan kalau orang tu memang dia puasa macam Nabi Daud, puasa selang, lain lah, dia memang kuat. Orang yang tak pernah puasa ni, tiba-tiba hujung-hujung Syaban tu dia pergi puasa, so tidak digalakkan, sebab nanti dia lemah pada masuk bulan puasa tu. Tapi tak apa, kita tak ambil benda tu. Kita nak betul-betul fokus 30 hari kita nak puasa ni, macam mana kekuatan yang kita nak kumpul, kan? Kalau nak lari ke apa, mana boleh. Katalah orang buat lari apa jabatan tu, dia panggil apa, maraton ke apa, berapa kilometer tu, tiba-tiba masuk, ni pernah lari ke tak? Tak pernah. Ni pernah cek jantung ke apa ke, kena pernah cek darah ke apa, pernah cek ke? Tak pernah cek apa. Saja main nak lari, pergi tengok lari. Apa jadi? Tak, kalau tak pengsan tengah jalan, kalau tak ambulans main lepas tu, bukan dia lah. Tak pernah lari, tiba-tiba pergi lari, tak boleh. Tak tahu apa macam mana. Jadi sebab tu hikmah bila Allah Subhanahu Wa Taala kata ayyaman ma'dudat, bahawa puasa ni adalah hari yang boleh dibilang, sama ada 29 hari, tengok kepada anak bulan lah, ataupun 30 hari. Maka kita tahu bilangan tu. Bila kita tahu bilangan tu, ia menjadikan kita seronok macam mana kita nak berhadapan dengan bilangan tersebut. Kita rasa happy, kita rasa okey. Kita tahu bagaimana nak estimate untuk 30 hari ni kita nak buat apa. Kita ada rancangan, senang. Berbeza dengan benda yang tak ada estimate time, benda yang tak ada macam tadi saya sebut lah, kita akan rasa macam malas nak buat. Kita tak rasa benda tu satu raghbah ataupun seronok nak berhadapan dengan benda tu. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, okey, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat yang sama tapi 2 kali Allah Taala ulang pada ayat 184 dengan ayat 185. Kata Allah, faman kana minkum maridan. Puasa ni, yalah, tak ada siapa kata puasa ni orang kata proses yang senang. Tak ada siapa kata puasa ni proses yang senang. Contoh kalau lah orang tu dia bangun pagi, dia tak makan apa-apa lah contohnya, ya, dia pergi surau, pergi masjid sembahyang, dia balik rumah, dia pun tengok bawah apa nama tu panggil tu, tudung saji tu, tengok tak ada makanan apa, contoh tengok makanan apa. So dia pun kata tak apa, tak ada makanan, tak apa, pergilah buat kerja tu, pergi buat kebun ke apa ke, buat kerja belakang rumah. Habis semua dah mandi pun semua, main-main tengok sekali lagi, buka sekali lagi tudung saji, tengok makanan tak ada. Ada setengah orang, kalau ikut keadaan setengah orang dia sound lah, oi Mina, oi, tak ada apa-apa ke pagi ni? Mina pun jawab, tak ada apa abang memang tak beli apa-apa, saya nak buat apa, peti air kosong. Ya ke? Tak ada apa. Kalau gitu tak apalah, kita tak boleh, maknanya makanan tak ada, maka dia tak makan, itu benda yang biasa, kita boleh tahan, tak ada masalah. Okey, memang tak ada makanan, memang tak makan, tak ada makanan. Sekarang ni cerita dia, kita nak puasa ni, kita nak tahan daripada makan. Dalam masa yang sama, makanan tu ada. Makanan ada depan mata. Dalam peti ada, dalam bawah tudung ada. Di mana-mana dalam rumah kita, seluruh pelosok rumah kita semua ada makanan maksudnya. Kan?
Tapi kita tak boleh makan. Tak boleh makan. Itu yang menjadikan bahawa tak ada siapa kata puasa ni senang. Puasa ni adalah satu benda yang kira seksa. Puasa ni kita tahan je kita, tak boleh buat benda tu. Tapi dalam masa sama benda tu ada depan mata. Selama ni senangnya ambil bola mulut, ambil bola mulut. Tu yang duk besar macam ni. Apa benda ada dalam mulut, apa benda ada depan mata. Dia panggil apa melintas lalu apa? Apa lalu je sambang. Dia macam berulang. Apa lalu sambang. Tapi sekarang ni tak boleh nak buat dah macam tu. Bila masuk bulan puasa, enak macam mana pun, sedap macam mana pun, bau dia naik macam mana pun, tak boleh makan. So benda tu seksa. Benda tu seksa. Lepas tu bila kita tengok dalam ayat-ayat puasa, hadis-hadis berkaitan dengan puasa, Allah Ta'ala memang nak bagi sungguh-sungguh ni. Nak bagi sungguh pahala yang sangat banyak. Sampai pahala puasa pun disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seseorang tu muflis di akhirat pun, at least dia ada lagi pahala puasa ni. Dia akan Allah Ta'ala kebuka akaun pahala puasa ni. Ada lagi. So nak bagi tahu ni memang orang puasa ni memang betul-betul dia taat sungguh. Berbanding dengan kalau kita tengok, kalau kita nak compare tuan-tuan, berbanding dengan Bani Israel. Kalau cerita dalam surah Baqarah jugalah. Berbanding dengan cerita Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia orang juga cerita masalah timbul ni. Satu orang mati. Satu orang mati di kalangan Bani Israel ni. Dia mengadu kepada Nabi Musa. Kata sekarang ni kami nak tahu siapa yang bunuh dia. Nabi Musa pun berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Tuhan kata apa? Cari mana-mana lembu, sembelih lembu tu, kemudian ambil kulit lembu tu, pukul orang yang mati tadi tu, nanti dia akan bangkit bercakap. Allah Ta'ala bagi tahu dah betul tu. Tapi yang kata berapa kali Tuhan bagi arahan ni, Nabi Bukmai tanya Musa, kami tak kenal lah lembu tu apa. Tak kenal, tiba-tiba tak kenal lembu tu apa. Sedangkan Tuhan kata apa? Baqarah. Bila sebut Baqarah tu tak ada spesifik pun. Ambil lah lembu mana pun, tepi jalan ke, dalam sawah ke, dalam gua ke, ambil lah lembu mana pun. Tuhan tak spesifik lembu. Tiba-tiba time tu bila suruh buat kerja, tak kenal. Lembu jantan ke, lembu betina, lembu macam mana? Lembu besar ke, lembu kecil, lembu hitam ke, lembu kuning. Tiba-tiba jadi tak kenal lembu. Nak bagi taunya apa? Dapat arahan ni pun tak mau nak buat. Duk pemalas macam tu. Duk nak senang, nak benda semua nak kena suap je. Sampai 3 kali duk ulang jumpa Nabi Musa ni. Last sekali, qalul an najita bil haq. Baru sekarang kami kenal lembu. Sebelum ni kami macam tasyabah ni. Kami macam samar-samar, tak kenal lembu tu apa. Tertukar lembu dengan kami, tak kenal. Punya teruk kata Bani Israel ni. Bangsa penipu. So orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat arahan lagi teruk dari cari lembu. Setakat cari lembu tu tak rasa susah tak nak cari lembu. Kalau lah Tuhan keluar arahan cari lembu, jalan tak sampai 1 kilometer dah nampak tepi jalan, sambang. Senang, sangat senang, pun tak boleh nak buat. Berbeza dengan puasa. Kalau kita negara kita 14 jam, ada yang 17 jam, ada yang berbelah jam, ada yang 21 jam puasa pun ada tuan-tuan. Tak apa, puasa. Sebab apa? Taat. Puasa, buat. Batu kelebihan yang ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Bagi arahan macam mana pun kita akan buat. Puasa tak apa, kita puasa. Bagi apa pada? Buat haji, kita apa, kita buat haji. Semayang, kita buat semayang. Kita buat. Memang terbaik umat Muhammad SAW ni. Berbanding dengan Bani Israel, bagi arahan simple pun dia orang duk ulang alik tu lah. Sebab apa? Tak mau buat. Punya yang kata pernah jadi umat yang hebat tu, tapi akhirnya begitu kesudahan hidup mereka. Maka sampai itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, faman kana minkum maridun, kalau ada siapa yang sakit, siapa yang dalam musafir, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka dia kena ganti. Tak boleh, tak ada masalah, dia boleh buka puasa. Dia boleh buka puasa kalau dia musafir. Kalau dia sakit, dia boleh buka puasa. Memang ada isu dalam hal ni. Kadang-kadang ada orang kata, Allah, musafir zaman Nabi dulu kot lah, naik unta, naik kuda, jalan kaki daripada Mekah Madinah 8 hari 8 malam. Orang hari ni pergi Madinah naik fast train. Tahu fast train? Fast train tu ni lah, apa nama, kereta api laju tu lah, 2 jam suku. Turun-turun tu kereta api tu pening jap. Punya laju 300 km sejam. Laju sungguh. Duduk dalam kereta api tu, tengok-tengok tepi kan. Duduk cari unta, tak nampak ada unta. Macam tu bata. Sampai pening. Laju sangat, kepala jadi kecil. Rasa punya laju. Ada orang kata adalah macam tu. Takkanlah macam tu 2 jam suku pun tak boleh tahan puasa, nak berbuka sangat dah. Tak apalah, itu berbalik kepada fatwa lah. Macam mana fatwa tu orang ahli, kita pulangkanlah benda tu pada orang yang layak berbincang. Tapi nak ceritanya, dalil asal ayat Quran kata, siapa yang sakit,
yang membuatkan ataupun yang menyebabkan dia tak mampu untuk puasa, maka dia kena buka. Dan siapa yang musafir, kalau kata dia mengalami masyaqqah, susah dalam pemusafirannya itu tadi pun juga boleh berbuka puasa, tapi dengan syarat kena ganti pada hari yang lain, kena ganti balik. Sebab apa? Puasa pada puasa bulan Ramadan ni dia tak sama dengan puasa sunat bulan-bulan lain, tak payah ganti. Ramadan ni wajib, Ramadan ni rukun iman. Ramadan ni rukun Islam. Maka dia kena buat, dia rukun, dia kena ganti juga. Berapa hari dia tinggal dalam berapa hari kan, dia kena ganti semula. Baik. Kemudian tengok lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kalau ada orang yang memang dia sakit, tua lah contoh, dia memang tak boleh puasa satu hari, dan memang dia tak boleh nak ganti dah pun. Yalah, kalau dah uzur bedridden contohnya, tak boleh nak buat apa dah yang kita ni, nak puasa tak boleh, takkan nak ganti puasa untuk dia, tak apa. Ada cara dia. Boleh bayar fidyah, berapa hari dia tak puasa dan sebagainya, boleh bayar fidyah. Boleh rujuk fatwa negeri, berapa banyak fidyah kena bayar, tak ada masalah. Nak bagi tahunya betapa Islam ni memudahkan, tidak langsung menyusahkan. Yang masalahnya manusia ni yang menyusahkan. Sampai tahap kalau saya ingat dululah, dulu masa kecil-kecil dulu, kalau kita puasa lah, jadi puasa sunat lah. Kalau puasa sunat ni, puasa sunat ni kadang-kadang jarang puasa. Contohnya macam puasa Ashura, ataupun puasa apa lagi, puasa hari Arafah. Hari Arafah puasa, jangan-jangan nak puasa, hari tu pergi puasa, tiba-tiba termakan tengah hari, ataupun terminum ke terapa ke, minum-minum ayam tu, lain macam teh hari ni, sedap sungguh. Sebelum ni minum teh juga, tapi tak tahu tak sedap macam hari ni. Minum-minum teh, sedap sungguh hari ni punya teh. Rupanya kawan puasa tengah hari pergi minum, daripada pagi tak minum kan, minum so sedap. Lepas tu bila petang sikit, katalah, bila orang kata tak makan ke? Aku tak makan, aku puasa. Tadi hang minum teh tu apa? Ya Allah, aku puasa ke rupanya. Kalau ingat tuan-tuan, dulu, kalau dulu lah ni tak ada kot, haranya tak ada lah. Kalau dulu, generasi lama dulu, dia kata apa? Kalau dah terbuka je lah. Kalau dah termakan je lah. Tu sudah tahan tak, tu sudah sambung lagi lah puasa tu. Dah makan kan, makan je lah. Yalah, nak bagi tahu mengaji tak? Faham hadis tak? Sedangkan Nabi pun kata, siapa yang termakan, siapa yang terminum, maka yang anggaplah dia adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Tuhan nak bagi hadiah kat dia, Tuhan nak bagi dia gift. Tapi tengok, setengah orang dia faham apa? Faham sendiri. Tu kata dalam bab ni, apa saja yang berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu Wa Taala nak permudahkan. Langsung Allah Taala tak menyusahkan. Di mana puasa tu sendiri kalau ikutkan dia dah susah dah. Tapi di situ Tuhan nak tengok sejauh mana takwa manusia ni nak juga buat puasa ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kawan-kawan, bukan kerana mak bapak, bukan kerana orang lain, bukan kerana ustaz-ustaz, tak. Dia sendiri memang nak puasa. Okey, maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala janji banyak pahala dan juga ganjaran kepada orang yang berpuasa. Okey, akhir sekali kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah." Tapi kok mana pun, tu kata penutup ayat tadi tu, saya malas nak cerita penuh. Yang sakit tadi tu, ataupun yang musafir dan sebagainya, kata Allah Ta'ala, faman tatawwa, siapa yang boleh puasa, siapa yang mampu untuk puasa, walaupun dalam keadaan yang ada disebut tadi ni, fa khairullah, ia tetap lebih baik bagi kita semua. Maka dipilih untuk puasa, itu lebih baik. Lepas tu ada isu tuan-tuan. Contoh macam negara macam saya sebut tadi lah, macam Norway. Ada lagi satu atas lagi pada Norway tu, saya tengok apa nama tempat tu. Dia siang dia 23 jam. Dia memang Allah, baru ni duk tengok satu artikel apa nama, tuan-tuan tahu, tuan-tuan komen lah dekat tu nanti. Apa nama tempat tu? Dia siang dia 23 jam. Dia malam dia sejam je, ataupun kurang lagi dari sejam. So maknanya apa? Baru buka puasa ni, ataupun buka puasa tu sekali makan sok tu. Saja aku buka puasa, lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu sembahyang isyak, makan sok, lagi sejam lagi dah subuh lah. Maksudnya dia waktu dia malam tu sangat sikit. Ada dalam tak sampai sejam, 50 minit macam tu lah. Ada lagi atas lagi, ada dekat-dekat dengan Antartika dah. Tempat orang pergi tengok apa tu, yang cahaya atas langit tu. Tuan-tuan tahu aurora apa benda kan? Kat situ. Tapi atas lagi daripada tu lah. Atas lagi daripada tu dia ada satu tempat tu memang siang dia penuh, siang dia banyak berbanding dengan malam. Jadi isu dia apa? So kalau orang yang berada di tempat macam tu, nak puasa lama mana? Adakah dia nak puasa penuh sampai 23 jam, ataupun dia nak puasa ikut isbat mana-mana negeri lah contoh. Contohnya dia isbat kepada Mekah lah contoh. Mekah pukul berapa sekarang dia buka puasa dia makan. Tapi
Nak isbat pun ataupun nak sandarkan dengan pendekah pun tak sama juga. Sebab waktu semayang tak sama. Takkan buka puasa lepas zuhur? Tuan-tuan boleh faham tak? Ada logik dia tak? Kita kalau ikutkan waktu kita di sini ni zuhur. Kalau ikutkan. Tapi dekat Mekah, katalah dekat Mekah dah maghrib. Kalau nak sandarkan dengan Mekah, tak jadi juga. Sebab dekat Mekah memang betul-betul maghrib orang buka puasa. Kita yang dekat negara ni zuhur baru. Takkan zuhur nak buka puasa. So, banyaklah. Tapi, apa yang disebut oleh guru saya dulu, kalau siapa yang puasa juga, yang kira tak apalah, tak mau isbat mana-mana negeri, dia nak tetap puasa juga macam biasa, macam orang lain juga nak puasa, maka ganjaran dia lagi banyak lah. Dan itu yang sepatutnya macam tu lah. Tapi saya tak campurlah. Kalau ada fatwa yang lain tu, mungkin ada, boleh kita lihat semula dalam hal ni. Lepas tu kata Allah Ta'ala, faman tatawwa', bagi kalau siapa yang betul-betul ikut puasa juga berbanding dengan benda-benda lain tadi, fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Selain kamu puasa itu adalah lebih baik bagi kamu. Baik, itu ayat 184. Tengok asal juga. 8 berapa? Isyak. Kalau KL ni 8.39. Sini apa? Berapa? Belasah. Okey. Kemudian yang paling penting, ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, spesifikkan, kata Tuhan, Syahru Ramadan. Bulan Ramadan. Allah sebut spesifik. Dalam banyak-banyak bulan ni, ada 12 bulan di sisi Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebut Syahru Ramadan. Ada apa Syahru Ramadan ni? Bulan Ramadan ni, unzila fihi al-Quran. Di mana bulan Ramadan ni lah Tuhan turunkan Al-Quran. So nak ceritanya antara ibadat puasa dengan Quran, siapa main dulu? Antara ibadat puasa dengan Quran, siapa main dulu? Quran lah kan. Sebab turun Quran tu bulan puasa, bulan Ramadan sebelum yang kata turun Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ni dalam bulan puasa. Maknanya sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul lagi, Quran tu dah turun dah. Malam pertama tu yang datang malaikat Jibril tu barulah kira malam pertama turun. Yang turun segedabak tu turun dalam bulan Ramadan. Sebabnya ibadat Al-Quran tu sendiri mai dulu sebelum puasa ni. Tu nak cerita muta'alliq ataupun sandaran kita dalam bulan puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang nak tengok bagaimana seseorang tu kuat dalam bulan puasa, tengok bagaimana dia kuat baca Quran dalam bulan puasa. Saya sebab baca tadi contohnya macam Abdullah bin Mas'ud dia akan khatam setiap 3 hari. Setiap 3 hari dia akan khatam dalam bulan puasa. Tapi kalau dalam bulan bukan bulan puasa, dia akan khatam Jumaat ke Jumaat. Abdullah bin Mas'ud. Banyaklah saya tengok tadi ada ke 25 nama. Tak mau sebut semua lah. Dalam Imam Syafi'i lagi dahsyat. Imam Syafi'i setiap hari khatam 2 kali. Setiap hari khatam 2 kali. Menunjukkan bahawa satu bulan dia akan khatam 60 kali. Orang kita buat lawak tak lucu lah maksudnya. Kita boleh lawan Imam Syafi'i nak khatam 3 kali boleh sehari. Baca qul huwallahu ahad 9 kali. Tak apa, tak lawak apa bagi tahu dia. Ustaz buat lawak dalam baca ceramah kata. Dia kata apa? Sebab dah Nabi kata baca 3 kali qul huwallah dan 1 kali khatam. Baca 9 kali. 3 kali 3 9. 3 kali lah khatam satu hari. Tak lawak kata. Imam Syafi'i bukan bekerja macam tu. Dia mengaku kamu ni Imam Syafi'i. Kalau betul lah saya Imam Syafi'i betul-betul nak angkat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buat apa? Sebulan 60 kali khatam. Ada orang kita boleh buat 60 kali khatam? Tak. Dia pergi puja kubur banyak. Tapi nak khatam macam Imam Syafi'i memang tak mampu. Baca Quran pun terketak-ketak. Baca Quran pun mengarut ke laut dan sebagainya. Tajwid panjang pendek, dengung semua merepet baca. Tapi cerita bab politik, cerita bab nak ni, cerita bab nu, bukan main dia lah paling juara, dia paling wira, dia paling pejuang. Tapi ni kamu orang Islam, ni bulan puasa Ramadan ni, Tuhan turunkan Quran khas untuk bulan Ramadan ni. Nak tengok muta'alliq seseorang tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia gunakan spend diri daripada bulan puasa ni nak baca banyak-banyak Quran. Tak apalah. Depa tu orang lama lain, kita orang ni lain. Apa masa zaman salafus soleh dulu Tuhan lain ke? Zaman kita Tuhan lain-lain ke? Tuhan sama juga. Macam mana dia orang boleh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun boleh beriman benda yang sama juga. Tapi macam mana mampu buat benda tu tapi kita hari ni tak mampu. Banyak kerja-kerja kita kena improve sekarang ni. Paling-paling lah kalau tak boleh khatam 2 kali, khatamlah 1 kali. Khatamlah 1 kali dalam bulan puasa ni. Kau lah tak, Ustaz, saya bukan tak mau khatam Ustaz, tapi saya baca tak berbunyi. Baca ni tak keluar bunyi. Dah macam Piramli lah. Sudin baca bunyi Arab, Adis baca bunyi syair, Ramli baca tak bunyi langsung. So tak boleh baca.
Tak apalah. Yang penting tengok, baca dalam hati pun. Paling-paling boleh dekat khatam sekali. Malu kita dengan salafus soleh, tuan-tuan. Malu. Dia orang salafus soleh macam saya sebut tadi. Abdullah bin Mas'ud itu paling kira, kalau ikutkan dalam apa yang ahlul ilm kata, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud tu sesuai dengan Ramadan. Bagaimana tak terlalu laju, tidak terlalu cepat, nak habiskan satu hari satu. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud tu sempatlah, kalau nak tadabbur, kalau nak tafakkur dan sebagainya, sempat. 3 kali sekali khatam, 3 kali sekali khatam. Maknanya satu hari baca 10 juzuk. Dan bila saya baca baliklah, kita macam tu lah, menunjukkan bahawa memang Ramadan ni nak menuntut kita fokus untuk diri sendiri ya. Fokus untuk diri sendiri. Tidak ada masa nak sibuk dengan orang lain. Tidak ada masa, maksudnya setengah orang kan, dia terlalu sibuk nak orang kata apa, terlalu sibuk nak memenangkan isi hati orang lain, terlalu sibuk nak spend hidup ni untuk orang lain, nak buat untuk kerja untuk orang lain. Akhirnya dia sendiri tergadai. Akhirnya dia sendiri bila habis Ramadan, aku dia tengok ni tak khatam pun tahun ni, bulan puasa dah lalu, bulan puasa yalah, orang lain semua kata, aku seorang tak khatam. Sebab apa? Sibuk sangat dia buat hal orang lain. Sibuk dia tanya pasal orang tu, dia tanya orang ni, buat program untuk orang tu, buat program untuk orang ni. Akhirnya diri sendiri tak lepas. Akhirnya dia sendiri tak khatam, tak masa untuk Al-Quran. Jadi untuk Ramadan kali ni, kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala pilih Ramadan. Pertama kata Allah Ta'ala apa? Hudan linnas. Huda di situ adalah untuk hidayah pada hati. Hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga pencerahan, penjelasan daripada hidayah yang ada dalam hati tadi ni. Dan juga untuk membezakan antara yang hak dan batil. Kita lihat pada ayat ni kata Allah Ta'ala hudan linnas. Hudan linnas ni Tuhan tak kata hudan lilladzina amanu, hidayah bagi orang yang beriman, tak. Tapi adalah hidayah bagi orang yang semua manusia. Hudan linnas. So ada hikmah di situ. Kerana apa? Siapa sahaja yang buat benda yang sesuai dengan Quran, kalau apa saja, maksud tak kisah siapa, bukan kata orang Islam je, orang bukan Islam pun, kalau dia buat apa-apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan sebut dalam Quran, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam agamanya ni, maka dia juga termasuk di kalangan orang yang faham tentang baik dan buruk ni. Kita faham. Kalau kata orang yang bukan Islam ni, kita faham dia mana ada nilai baik buruknya, betul tak? Kan sampai Abu Hasan Ali An-Nadawi tulis buku kata ruginya orang Islam ni kalau semua benda bagi orang kafir pegang. Rugi. Ekonomi kafir pegang, pentadbiran kafir pegang, semua kafir pegang, rugi orang Islam. Sampai nak gosok gigi pun pakai produk orang kafir, rugi. Nak beli apa-apa, nak makan semua produk orang kafir, rugi. Kalau orang Islam tak buat benda tu, tak apa, akhirnya orang Islam buat. So dalam hal ni kita tahu memang orang bukan Islam tak tahu nak baik buruk, halal haram tak tahu. Tapi kalau ada orang bukan Islam pun memenuhi syarat yang ada dalam Al-Quran ni, maka dia juga termasuk di kalangan orang yang dapat Al-Furqan ni. Tak dapat hidayah tu satu hal lah, tak apa, nombor 2. Tapi nak katanya dia faham, kalau kata dia buat benda apa yang ada dalam Al-Quran, walaupun dia bukan Islam, maka dia pun tahu tentang bagaimana nak asingkan antara yang halal dan juga yang buruk, yang haram. Okey, baik. Boleh sambung sikit lagi kan? Nah, habis sikit lagi hujung ni. Tak apa, ayat yang seterusnya tu sama macam ayat yang saya bacakan tadi, cuma nak tengok sikit lagi kata Allah Taala, yuridullahu bikumul yusr. Sekali lagi saya ulang, dalam ibadat dan sebagainya ni, Allah Subhanahu Wa Taala memang nakkan kemudahan. Allah Taala nak mudahkan kita. Memang tak ada siapa kata puasa ni senang. Puasa ni susah. Puasa ni susah. Kita tuan-tuan, awal tu pagi pukul 8 tu semangat lagi dah. Dia masuk pukul 5 duduk. Awal tu bang, tak tahu lah nak kata duduk senyap dia main pukul 5 kan, sama pula hari ni kerja banyak kan, macam tu macam ni dia main pening, dia main pedih hulu hati, dia main tangkap kepala kan, lapang dia senyap je, pergilah buat apa, mandi ke apa ke, pergilah berendam ke apa macam tu, pergilah buat apa bagi hilang sikit rasa tu. Dan mereka susah. Tapi tu tengok bagaimana ganjaran-ganjaran yang saya sebutkan tadi. Sampai Tuhan kata, sampai Nabi kata apa? Orang yang berpuasa ni boleh pilih pintu syurga dia nak yang mana satu. Mulut dia bau seperti kasturi. Dan ada kedua kegembiraan bagi orang yang berpuasa ni. Ketika mana dia nak berbuka, dia doa. Dan juga ketika dia nak masuk syurga esok-esok ni, dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Lagi banyak ganjaran. So sebab tu di akhir sekali kata Allah Ta'ala apa? La'allakum tashkurun. Semoga kamu menjadi orang bersyukur. Sebab kalau tengok compare dengan ibadah puasa tu sendiri susah, jarang orang nak syukur. Susah payah buat semua benda ni, tiba-tiba akhirnya tutup dengan syukur. Syukur ni kalau dapat benda yang hebat, benda yang best, benda yang seronok, okeylah syukur. Ni buat benda yang susah, tiba-tiba suruh syukur. Betul. Sebab apa? Walaupun kita dah buat kesusahan-kesusahan tadi, tapi di akhirnya nikmat, kemanisan tu
Tak boleh kita gambarkan betapa tingginya ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Menuntut untuk kita semua jadi orang yang bersyukur kerana ibadah yang Tuhan bagi ini. Orang sebut, saya boleh ulang sekali lagi lah pada ayat 183. Tuhan kata apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa ni dah ada dah pada umat sebelum ni. Tapi umat sebelum ni ibadah puasa mungkin berat. Maka sekarang ni Tuhan nak pemudahkan. Dengan puasa ni aku nak pemudahkan kamu. Jangan susah payahkan ibadat puasa ni. Dan akhirnya walitukabbirullah, untuk menyambung kesinambungan takwa tadi. Habis Ramadan, nak tengok macam mana orang tu bila masuk madrasah Ramadan ni, habis sekolah dalam bulan puasa ni, keluar dari sekolah Ramadan ni, macam mana rupa dia. Nak tengok macam mana. Kalau dalam bulan puasa ni dia seorang yang baca Quran, dia baca Quran, maka habis Ramadan dia kekal sebagai orang yang suka baca Quran. Kalau dalam bulan puasa ni dia banyak sedekah, maka di bulan puasa sambung dia seorang yang banyak suka sedekah. Dalam bulan puasa ni macam-macam lah, dia orang ibadat dan sebagainya. Maka itu bersegan kesinambungan dia nak tengok selepas tu. Lepas tu Tuhan tutup dengan walitukabbirullah, supaya dia mentakbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala ni akan berlaku selalu sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penutup untuk malam ni ayat 186. Kata Allah Taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba aku itu bertanya kepada aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku dekat sangat dengan dia. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak ayat-ayat Quran, bila ada apa saja manusia ni atau sahabat Nabi minta dengan Nabi, minta tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahu tentang sesuatu benda, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu, qul, wahai Muhammad. Contohnya macam yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kamu tentang anak bulan, mereka bertanya kamu tentang anak yatim. Qul huwa, qul apa-apa saja, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Qul, katakan wahai Muhammad, sebab ada perantaraan Tuhan dengan Rasulullah SAW. Tapi bila kata manusia ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah Taala, tak ada. Nabi tak jadi perantaraan. Direct, fa inni qarib, aku duduk hampir dengan dia. Kata Khalid Ar-Rabi'i, seorang ulama kata, ajibtu li hadhihi ummah, aku pelik sungguh dengan umat ni. Bila minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang jawapan tu tak ada syarat. Nak dapat syurga tak ada syarat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kalau nak bagi tahu apa nama, bergembira kepada orang yang mesti beriman, beramal soleh, nak dapat syurga tak ada syarat. Banyak lagi lah kena ada syarat. Tapi kalau dalam bab doa ni tak ada syarat. So minta dapat. Rugi kalau orang tak minta. Rugi kalau datang Ramadan tak minta apa-apa. Rugi datang Ramadan lepas macam tu je Lailatul Qadar tak minta apa-apa. Sebab cerita Lailatul Qadar tu cerita kat belakang tu, tak apalah, itu kemudian saya nak masuk. Tapi nak ceritanya bulan Ramadan. Kalau kita tengok ibadah-ibadah yang ada dalam ayat yang kita bacakan tadi, antaranya adalah puasa tu sendiri, kemudian bersedekah, kemudian baca Al-Quran, dan yang terakhir ditutup dengan bagaimana perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepas peluang doa, especially terutamanya ketika mana nak berbuka puasa. Lepas tu time buka puasa ni kata rimah. Mana makcik-makcik perempuan ni? Tuan-tuan, tak apalah. Memang kita sekarang ni tak tahu lah kau ada Ramadan, bazar Ramadan rahmah atau mana nak tahu kan. Kau ada menu rahmah, belilah menu rahmah tu balik letak dah. Tak payah nak susah payah. Ini dekat-dekat nak buka puasa 5-6 minit buka puasa, dia duk pompang duk sibuk nak masak lagi. Sudah-sudahlah tu. Nak masak apa lagi? Makan tak ke mana. Jom sekali nak pergi tarawih tak larat, terbarak juga, tak larat nak sembahyang. Tu dekat cukup-cukup lah, mai duduk atas meja ni depan Ramadan, depan makanan ni, mai duduk, mai doa. Duduk doa. Doa tak apa dah. Tak larat nak doa lah. Doa lah saja, apa nak doa lah, apa yang boleh doa. Ini duduk kat dapur, duduk bersilat tak habis-habis lagi. Mak-mak kita panggil semua, mai duduk makan. Mai duduk doa dulu. Itu masa yang terbaik inda iftar, ketika nak iftar tu. Lepas tu nak bersilat, pergi sambung balik silat, tak apa. Yang penting ni mai buka, mai berdoa dulu sebelum waktu berbuka. Okey, uji budak watad da'i idza da'an. Kata Allah Taala, aku jawab kepada siapa yang minta kepada aku. Kalau dia doa kepada aku jawab. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dia kena jawab aku juga. Maksudnya dia kena beriman, dengan beriman la'allahum yarshudun, supaya dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bersempena dengan ketibaan Ramadan yang tak lama lagi, dalam 11 hari 12 hari lagi ni, jadikanlah diri kita ni sebagai seorang yang betul-betul excited. Kena ada excited. Nak menerima Ramadan ni, nak terima, dan rancanglah sesuatu untuk kita buat dalam bulan puasa ni. Apa yang saya sebutkan tadi, kalau tak boleh buat banyak, buat sikit jadilah.
Kokok lah rasa macam tak boleh lah nak khatam satu biji Quran. Tak apa, khatam surah Baqarah jadi. Kalau kita tak boleh. Kalau tak boleh lah. Ini surah Baqarah, surah lembu tak boleh. Tak apalah, surah lembu tak boleh, cari surah semut je lah. Jadi, kalau kata tak boleh sangat, carilah apa saja inisiatif yang boleh kita spend Ramadan kita kali ini agar ia menjadi lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelum daripada ni, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah takat itu dulu untuk malam ni. Insya-Allah kita akan sambung semula pada masa-masa yang akan datang. Minta ampun, minta maaf segala salah silap dan juga keterlanjuran bicara dan pertuturan yang salah dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan juga membenarkan kita untuk menyambut ketibaan Ramadan pada kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.